tetesan tinta, penyuluh kata semarak rasa sekarang Melayu di persada dunia. Ya Allah, ya Allah. Terbitan Unggun Kreatif. Salam hormat, salam sejahtera. Selamat datang ke podcast Nyala yang kelima. Bersama saya Nuridah Kamari dan Saya Farihan Bahrun. Dan kami merupakan pengasas Unggun Kreatif. Jadi Farihan, apa yang istimewa untuk hari ini? Hari ini kami akan mengundang seorang tamu, iaitu seorang penyair muda yang berbakat besar, ya, saudara Muhammad Khairul Haq, yang akan membicarakan tentang proses kepengarangannya dan mungkin juga akan mengupas serba sedikit tentang karya-karya yang terdapat dalam buku terbaru beliau, iaitu Anak Waktu Belajar Diam. Boleh kita undang dia sekarang? Boleh, silakan. Okey, bismillah. Assalamualaikum. Apa khabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Apa khabar Muhammad Khairul Haq? Alhamdulillah. Ada flu sikit tapi okey insya-Allah. Mungkin anda tak perasan ya, tapi pada tahun 2009 bila anda menang anugerah Pen Emas kan pada tahun itu, saya rasa tu kali pertama saya dengar nama anda, dan pada masa itu nama anda begitu hangat kerana anda baru berusia 17 tahun kan ketika itu, dan sudah pun memenangi anugerah Piala Emas tempat pertama untuk bidang puisi. Jadi Farihan ya, penyair kita pada malam ini bukan calang-calang orang. Ya, sebut tentang seorang penyair muda ni, sebenarnya saya rasalah usia Khairul dengan usia saya pun tak jauh beza sangat. Perasaan memanjang. Kalau macam gitu maksudnya saya pun tak jauh beza lah kan, sebab saya setahun lebih muda daripada anda ya Farihan. Cuma saya nak tanya satu soalan spontan. Sebut tentang anugerah Piala Emas pas waktu tahun bila tu tadi? 2007 ke 2009? 2009. Okay, saya nak tanya satu soalan ni lah. Waktu tu umur awak 17 tahun ya Khairul? Ya. Jadi apa yang awak buat dengan hadiah tunai, hadiah pertama tu? Kalau tak silap saya masih lagi $4,000 ya? Hadiah tu saya simpan. Ada belanja sikit lah. Belanja-belanja. Lepas tu saya rasa simpan lah. Tak ada buat apa-apa yang signifikan. Cuma simpan duit kahwin mungkin. Perancangan jangka panjang tu. Tapi kira simpanan tu akhirnya jadi duit kahwin lah. Tapi waktu tu bukan menyimpan untuk kahwin lah. Baik, Nurida, ada soalan seterusnya? Ya, jadi sekarang ni nama anda juga hangat kembali kerana anda sudah pun melahirkan 3 buah buku puisi kan, 2 buah buku sajak dan sebuah buku syair. Jadi maksudnya anda antara para penulis muda yang produktif, bukan saja produktif dari segi melahirkan karya secara iciran tetapi melahirkan karya dalam bentuk buku, dan kita tahu kalau nak lahirkan buku tu perlukan komitmen yang jitu. Jadi kita nak tahu jugalah siapa orangnya, siapakah ini Muhammad Khairul Haq. Sebab saya tinggal di daerah Eunos Crescent. Kadang-kadang bila saya naik bas dulu bila saya belum kenal anda secara rapat lah melalui hubungan penerbit dan juga penyair ni, saya kadang-kadang nampak anda berjalan di depan Masjid Darul Aman. Mungkin daerah itu anda pernah bekerja di situ atau anda pernah tinggal di situ, tapi saya pernah nampak anda macam jalan jarak yang jauh lah. Jadi saya kenal anda melalui nama, melalui wajah saja, saya belum kenal orangnya. Jadi siapakah Muhammad Khairul Haq? Okey. Jadi Jadi saya jelaskan sikit Ya. Silakan. Macam susah sikit nak berbual pasal diri sendiri kan. Okey, mungkin nak jelaskan dari sudut persekolahan dulu. Iaitu saya bersekolah di sekolah menengah di Sekolah Tinggi Pemerintah Bukit Panjang. Kemudian saya belajar di Politeknik Ngee Ann dalam bidang IT. Kemudian Perkhidmatan Negara. Kemudian saya bekerja selama sekitar 3 tahun
dan memang tempat kerja saya waktu itu berada di Eunos. Dan selain itu mungkin di Masjid Darul Aman juga merupakan tempat persinggahan lah, kerana kita bekerja di daerah tersebut, dan juga ada kelas di masjid, bukan kelas di masjid lah kira, tapi bukan kelas anjuran masjid, tetapi saya ada belajar ngaji dengan guru di Masjid Darul Aman. Di ruang solat tu kita tumpang lah. Jadi mungkin itu yang dilihat waktu tu. Dan kemudian saya berkhidmat sebagai guru secara kontrak selama 1.5 tahun, baru saya masuk di NIE sampai sekarang ini. Jadi mungkin itu serba sedikit mengenai saya. Jadi dari mana terbetiknya minat terhadap dunia sastra ni? Maksudnya pembacaan awal dan bagaimana anda mula menulis? Okey. Dari segi minat sastra, mungkin daripada sekolah rendah saya dah mula minat terhadap bahasa. Mungkin waktu tu belum sastra lagi lah, sekadar bahasa, minat membaca, minat menulis, tapi bukanlah menulis sangat kan, cuma tulis-tulis, main-main gitu. Kemudian bila di Bukit Panjang tu, saya diperkenalkan kepada genre cerpen melalui Allahyarham Ismail Wadi. Jadi beliau merupakan guru awal saya dalam cerpen, dan kalau kita lihat Ismail Wadi memang karya dia banyak yang bersifat eksperimental dan ada yang juga bersifat provokatif. Jadi saya tertarik terhadap penulisan yang bersifat begitulah, dan itu merupakan mungkin titik mula yang mana saya cuba menulis cerpen. Dan seterusnya adalah beberapa lagi guru, ada beberapa lagi program yang saya sertai yang membuat saya lebih banyak menulis. Dan mungkin titik yang mana saya membuat keputusan untuk menulis secara serius ialah ketika saya berumur 15 tahun. Pada waktu tu saya memang mula merakamkan atau melahirkan satu cita-cita untuk menerbitkan buku atau menulis satu buku. Cuma waktu itu saya agak ambitious lah. Cita-cita terlalu besar, iaitu kononnya ingin menulis novel. Jadi saya dibimbing dalam penulisan novel oleh Encik Isa Kamari, dan waktu tu saya menulis agak intens lah. Cuma novel tu sampai sekarang masih dalam keadaan diperam lagi. Dan seterusnya saya terus menulis lah, walaupun di Politeknik tak ada pengajaran atau pengajian bahasa pun, memang minat tu masih ada. Dan juga didorong oleh kawan-kawan ataupun kakak, abang, pakcik, makcik dalam kalangan para penulis lah. Jadi antara yang mungkin pada waktu itu, mungkin pada waktu saya pada menengah 4 dan tahun awal di Politeknik tu, saya mula berkenalan dengan penulis seperti Syafiq Selamat, Sharifah Khadijah Al-Jufri, Herman Maryuti, Cikgu Karmin Abbas dan selainnya, yang mana saya pun tak tahu kenapa diorang layan saya, kerana saya budak-budak kan waktu tu. Tapi melalui dorongan dan pemerhatian mereka, kritik, ada yang juga kutuk kritik karya saya juga pada waktu tu, tapi ia menjadi satu dorongan lah. Dan zaman tu pun ada zaman blog, zaman multiply kan. Jadi ada penulis dekat penulis yang bergiat di blog, saya pun ada blog saya, dan ada ramailah yang memberi kata-kata semangat pada waktu tu. Jadi saya sangat berterima kasih lah terhadap apa-apa yang mereka curahkan pada waktu tersebut. Sebut pasal blog ni, saya pun juga teringat sewaktu mula-mula bermain-main lah dalam dunia penulisan ni kan. Ada blog yang diberikan hosting percuma seperti GeoCities dan Tripod. Dan saya rasa waktu itu banyaklah kita bermain dengan guestbook dan sebagainya ya. Jadi saya nak tanya juga, bagaimana rasanya perkembangan dalam sekiranya awak sendiri yang menilai
dari awal penulisan tu sehinggalah sekarang ni kan, apakah agaknya perbezaan yang paling ketara yang mungkin Khairul rasakan yang mungkin dijelmakan dalam karya-karya Khairul sekarang berbanding dengan karya-karya 10-15 tahun yang dulu? Saya rasa banyak bezanya. Cuma tak pasti macam mana nak cakap. Mungkin okey, dia gini mungkin dari sudut dulu kan, bila mungkin waktu sekolah menengah, darah muda tu sangat-sangat kuat lah. Dan ada dari segi pemilihan kata pun ada yang mungkin kalau sekarang orang baca, oh ni betul ke ni Khairul Haq yang tulis kan, pasal ada kata-kata yang kasar dan sebagainya yang mungkin sekarang saya dah tak tulis sebegitu lagi lah. Dan ada topik-topik yang mungkin pada saya tidak dicerna dengan matang, tidak ditulis atau diberikan pemerhatian dengan adil, kerana lebih terdorong dengan emosi pada ketika itu. Jadi saya rasa mungkin tu, saya rasa je lah pada waktu sekarang ni mungkin penulisan tu lebih seimbang berbanding dahulu. Jadi bagaimana agaknya 10 tahun yang akan datang? Apakah tema-tema yang mungkin Khairul akan mencerap dan menggarap? Kita lihat perkembangan seorang penulis tu dalam mungkin ialah jangka masa 10 tahun kan? Jadi bagaimana agaknya Khairul yang 10 tahun yang akan datang? Apakah agaknya tema-tema dan isu-isu yang mungkin akan dibangkitkan? Saya tak pasti sebenarnya. Tak pernah terfikir pun lah, kerana kalau 5 tahun lalu pun saya tak terbayang saya akan tulis Anak Waktu ni kan. Jadi memang tak tahu sebenarnya. Cuma sekarang ni mungkin saya rasa penulisan saya lebih rencam lah, iaitu ada menyentuh hal kemasyarakatan, hal kewanitaan, hal-hal yang mungkin lebih memijak di bumi nyata kalau dalam perkataan sebahagian daripada orang. Kerana kalau ada yang kata Iftitah ni sufi-sufi, langit-langit, dan berbual pasal benda-benda atas tak berpijak di bumi kan. Jadi mungkin pada masa akan datang, tanpa melepaskan hal-hal yang bersifat transidental, hal-hal yang bersifat spiritual, saya ingin menulis sesuatu yang dapat lebih mendakap pemikiran, mendakap hati jiwa orang-orang rakyat marhain, rakyat biasa, orang-orang yang berjalan di tempat-tempat biasalah, bukan sekadar yang berjalan di masjid saja. Jadi kepada audiens, para penonton yang sedang menonton, saya bukakan ruang soalan. Anda boleh tanya Khairul apa-apa saja. Kata beliau tadi tidak ada soalan yang terlalu sensitif untuk beliau. Jadi nak tanya apa saja boleh tulis dalam komen dan kami akan ajukan kepada Khairul. Jadi Khairul, ya, daripada pengalaman anda, daripada sekolah, belajar dan sebagainya, selalunya penulis ni ada pengalaman-pengalaman tertentu. Mungkin yang pahit, mungkin yang menyeramkan, pengalaman-pengalaman yang ada trauma tu yang membuatkan mereka nak jadi penulis. Jadi anda sebagai penulis, apa agaknya pengalaman yang mungkin yang mendorong anda untuk mahu meluahkannya dalam bentuk sastra? Pengalaman, saya rasa kalau nak kata pengalaman yang melibatkan diri saya sendiri, itu tak ada apa-apa yang benar-benar macam traumatik lah. Cuma mungkin adalah pada waktu mungkin usia remaja tu banyak yang saya perhatikan, banyak yang saya rasa tidak dapat ditulis dalam bentuk esei, tidak dapat ditulis dalam bentuk yang bukan kreatif. Contoh-contoh hal-hal yang sensitif, hal-hal mengenai keagamaan, hal-hal yang menyentuh tentang cara pendidikan dilakukan dan sebagainya. Maka saya rasa karya kreatif itu merupakan satu outlet untuk meluahkan, untuk menunjukkan perhatian terhadap isu-isu tersebut. Jadi mungkin itulah yang saya rasa bahawa sastra ni memberikan saya satu outlet, satu ruang untuk bersuara dan untuk didengari, yang mana hal-hal tersebut saya rasa perlu diberikan perhatian.
Ya. Jadi anda sebagai penulis, bagaimana kalau anda dapat merumuskan diri anda dalam 3 perkataan? Mungkin kerana tema kita ialah tentang anak waktu belajar diam kan. Jadi sebagai penulis, saya seseorang yang masih belajar diam. Masih belajar diam. Apa makna diam untuk anda tu? Okey, jadi mungkin diam tu satu ialah diam secara fizikal, iaitu kita tidak berbicara, atau kalau dalam wacana keagamaan kita kata diam tu kita berbicara benda-benda yang baik sahaja, tak berbicara yang benda yang mungkin tak bermanfaat, yang kotor dan sebagainya. Tetapi dari sudut yang lain, dari sudut yang lebih dalam atau yang lebih spiritual, ialah diam itu ialah kita menghilangkan atau mendiamkan lintasan-lintasan nafsu kita, lintasan-lintasan hati yang kurang baik, jadi dia bersifat dalaman lah. Jadi mungkin itu yang menjadi sebahagian daripada tema ataupun message yang terkandung dalam buku Anak Waktu tu, iaitu diam bukan sekadar diam dari sudut suara, tetapi diam dari sudut pemikiran yang kurang elok, pemikiran yang tak terpimpin, tak terbimbing dan sebagainya. Jadi diam itu banyak pengertiannya, dan diam tu tak semestinya kita membisu kan, tapi sebenarnya kita bersuara, cuma suara tu atau hubungan perbicaraan itu lebih tinggi lagi lah daripada apa yang kita fahamkan di peringkat manusia, betul? Ya. Dan mungkin kalau kita balik kepada mungkin dari sudut contohnya, kita sering bila belajar Al-Quran tu kan, iaitu bila orang baca Quran kita harus senyap kan. Sama jugalah saya rasa, iaitu kita harus senyapkan diri kita secara spiritual, secara dalaman, supaya kita dapat mungkin dengar ilham-ilham yang baik, firasat dan ilmu-ilmu yang dapat memberi manfaat kepada diri kita. Dan saya sebenarnya bila saya lihat anda saya dapat rasakan anda ni seorang yang pendiam, yang tak banyak berbual, hanya bila perlu saja anda bersuara. Betul tak? Betul tak jangkaan saya atau salah? Itu yang orang cakap lah. Cuma saya pun tak pastilah, kerana mana-mana pun orang cakap Khairul ni senyap sangat dan sebagainya. Tapi mungkin itulah diri saya, dan memang introvert lah. Cuma mungkin saya akan berbicara dengan mereka yang saya benar-benar selesa lah. Jadi maksudnya kalau anda tak berbicara dengan kami, anda tak selesa lah ya? Bukan tak selesa lah. Cuma maksud saya sebenarnya yang saya berbual banyak ialah isteri saya dan ibu saya. Saya rasa itulah 2 orang yang saya berbual dengan banyak lah. Selain daripada tu, kebanyakan waktu mungkin saya diam lah. Jadi keluarganya bagaimana? Isterinya, saya kenal isteri anda, Cikgu Amalina Shahlan. Saya juga pernah mengajarnya di NIE semasa tu dia ambil, tak salah saya, kursus degree kan. Saya ajar dia sastra lah ya. Jadi saya kenal dia semasa anak dara lah. Tapi masa tu saya dah tahu dah dia boyfriend dengan Khairul. Dia yang cakap kat saya, saya ada kawan yang kenal dengan cikgu. Siapa kawannya? Khairul. Kawannya penulis. Jadi corak keluarganya bagaimana? Berapa adik-beradik? Mak ayah buat apa? Kerja apa? Bagaimana? Saya anak sulung daripada 5 beradik, dan ibu ayah masih ada, alhamdulillah. Dan bapa saya lebih cenderung kepada perniagaan, dan ibu saya pula seorang suri rumah. Dan anda ialah anak yang sulung lah, dan anak sulung ni selalunya lebih bertanggungjawab kan, dan anak sulung ni selalu kuat beletih. Kalau saya pun anak sulung, kalau anda anak sulung yang bagaimana? Banyak berbual tak dengan adik-beradik? Saya anak sulung yang tak banyak berbual. Maksudnya abang yang adik-adik akan takut ya? Saya tak tahulah kalau diorang takut kan. Cuma saya tak banyak berbual lah. Adakah adik-adik anda juga berkecimpung ataupun cuba melibatkan diri dalam bidang penulisan? Tidak ada yang melibatkan diri dalam bidang penulisan. Cuma mungkin kalau dari sudut pengaruh, ibu saya seseorang yang kuat membaca. Jadi saya dapati bahawa
adik-beradik saya kebanyakan adalah mereka yang suka membaca jugalah. Dan tabiat membaca ni pun tertumpah kepada diri saya, dan mungkin itu juga menjadi satu faktor yang mendorong saya untuk menulis. Saya selalu cenderung nak tanya kepada penulis buku-buku apa yang selalu dibaca. Yalah, kita nak tahu pengaruh pemikiran dan sebagainya kan. Selalu kita akan melihat kepada rak-rak buku, tajuk-tajuk buku yang sebagaimana, genre buku. Jadi bagaimana pula dengan Khairul sendiri? Apakah ada niche ataupun buku-buku yang khusus yang mungkin kalau Khairul masuk kedai buku tu akan terus ke ruang tersebut? Okey, kalau masuk contohnya Kinokuniya, saya lebih cenderung untuk ke rak falsafah dan rak psikologi, psikologi. Jadi mungkin ini dua tema yang saya minatlah untuk baca. Dan kalau di antara mungkin kedai buku yang menjadi faktor yang membantu atau mempengaruhi saya sebagai penulis ialah Wardah Books lah. Waktu saya pada zaman di Politeknik itu mungkin seminggu 2-3 kali di Wardah Books. Jadi kalau Wardah Books tu memang buku-buku kebanyakan lah, terutama pada zaman tersebut niche mereka adalah buku-buku keagamaan yang spiritual. Jadi mungkin itu antara bacaan saya. Cuma bukan itu sajalah, sebenarnya bacaan saya agak rencam lah. Dan kami ada ucapan istimewa daripada seseorang kepada anda. Saya cuba mainkan sebab saya baru dalam StreamYard ni. Jadi kalau bendanya kan macam gini, tak nampak? Nampak tak? Okay, saya cuba lagi okay, boleh nampak? Siapa ni? Siapakah orang ini? Okay. Salam sejahtera. Saya ingin ucapkan tahniah kepada Muhammad Khairul Haq bin Abdul Kadir di atas penerbitan buku yang ketiganya yang bertajuk Anak Waktu Belajar Diam. Tahniah Khairul, mudah-mudahan apa yang diciptakan, yang diharapkan bagi pembaca, khusus untuk para pelajar sekolah rendah atau sekolah menengah atau di maktab rendah, akan menjadi wawasan yang baik untuk pemahaman dan kehidupan mereka sebagai pedoman. Tahniah sekali lagi dan terima kasih dengan ucapan di dalam ini. Dan mudah-mudahan podcast pada hari ini akan berjalan dengan baik dan ramai yang akan dapat manfaatnya daripada hasil karya sajak Khairul. Tahniah sekali lagi. Syabas. Terima kasih. Jadi di mana Khairul kenal dengan Cikgu Sazali Sahari? Cikgu Sazali Sahari, waktu tu beliau sedang, saya rasa, melanjutkan pengajian di NIE. Jadi beliau menjalani praktikum di Bukit Panjang. Ketika itu saya menengah 2. Jadi itu perkenalan awal lah dengan Cikgu Sazali. Kemudian bila masuk menengah 3, beliau menjadi guru bagi mata pelajaran sastra. Dan guru banyak lagi lah kerana beliau banyak melibatkan diri atau banyak melibatkan saya dalam hal-hal atau aktiviti di luar sekolah. Jadi mungkin hubungan itu lebih akrab berbanding guru-guru lain lah. Dan Cikgu Sazali juga seorang guru yang passionate, dia suka pada sastra dan dia banyak menganjurkan atau mengesyorkan anak muridnya untuk melibatkan diri dalam bidang kesusastraan, bukan saja dari segi pembacaan tapi juga dari segi penulisan. Jadi kita ambil soalan daripada saudara Zainul Abi. Dia kata, salam, bolehkah saudara berkongsi tip tentang ilham untuk menulis? Apakah dengan banyak diam akan banyak ilham? Bagaimana tu Khairul? Apakah dengan anda banyak diam, anda banyak ilham? Orang yang banyak berbual, yang banyak colok, selalu tak ada ilham.
Selalu tak ada idea. Saya rasa tak semestinya lah. Mungkin dari sudut tips untuk menulis, saya rasa setiap orang ada dia punya gaya yang tersendiri. Macam ada orang dia perlukan background music untuk menulis. Macam saya pula, saya tak boleh ada music kalau saya nak menulis. Bahkan kalau bunyi-bunyi yang mengganggu, contoh bunyi washing machine dan sebagainya pun saya akan sensitif terhadap bunyi itu, dan saya rasa itu akan menghambat proses penulisan saya. Jadi mungkin itu yang menjadi gaya penulisan, gaya yang atau cara yang dapat menjadi style saya lah dalam menulis. Tapi mungkin untuk orang lain dia berbeza. Cuma memang saya sendiri kalau menulis tu memang saya harus betul-betul fokus dan saya akan diamlah. Maksudnya saya tak nak ada orang ganggu saya, dan saya mungkin boleh jadi marah lah kalau rasa kalau ada yang ganggu, dan itu yang menjadi amalan saya. Cuma dari sudut ilham untuk menulis, kerana saya rasa ada dua proses di sinilah. Yang pertama ialah ilham, bagaimana kita dapat ilham ataupun idea untuk menulis. Yang kedua baru kita tulis. Jadi kadang-kadang kita ada ilham tapi kita simpan ilham tu, kita peram dan sebagainya, baru kita mungkin dah lepas seminggu, 2 ke sebulan ke apa, baru kita mula menulis. Jadi kalau tip untuk dapat ilham, bagi saya pula ilham didapati di mana-mana, di banyak tempat, melalui pembacaan, melalui pengalaman, melalui pemerhatian, melalui apa-apa yang kita lihat di contoh pusat membeli belah sambil minum coffee bean pun boleh dapat ilham bila kita pandang atau minum atau melihat seseorang yang melakukan sesuatu dan sebagainya. Jadi itu semua boleh jadi ilham. Jadi ilham tu tak terhad bila diam lah. Cuma mungkin untuk kita memeram ilham itu, untuk menjadikan ilham itu sesuatu yang lebih tajam, sesuatu yang lebih bermakna, sesuatu yang lebih dalam, saya rasa ia memerlukan diam, iaitu kita betul-betul diam dan kita fikirkan tentang ilham tersebut tanpa gangguan pembacaan dan sebagainya. Dan itu juga merupakan antara tip menulis yang saya dapat daripada seorang penulis di seberang, iaitu bila nak tulis jangan baca. Iaitu supaya kita tak terganggu dengan idea-idea yang kita dapat daripada bahan bacaan tersebut lah. Supaya idea itu betul-betul adalah idea yang diproses dalam akal kita sendiri. Apa maksudnya bila nak menulis tu jangan baca? Maksudnya bila kita dalam proses penulisan, katakan 2-3 hari, 2-3 hari tu kita tak sentuh karya orang lain. Kita hanya fokus pada penulisan kita ke macam mana tu? Maksudnya kita tak membaca, kita tak membaca terutama karya kreatif orang lain lah. Mungkin kerana kalau contoh nak tulis cerpen dan sebagainya, kadang-kadang kita perlukan bahan sokongan kan. Tetapi maksudnya kita tak baca karya kreatif orang lain supaya kita tak terpengaruh dengan contohnya gaya penulisan dan sebagainya lah. Menarik sekali ya. Kalau anda mungkin sensitif dari segi pendengaran, kalau saya dari segi bau, saya tak boleh bau terlalu kuat, sama ada terlalu wangi atau terlalu busuk atau bau yang pelik-pelik, dia mengganggu ketenteraman. Kalau Farihan sensitif tentang apa tu? Waktu tidur. Ya, dia tak boleh ngantuk, dia tak boleh penat, nanti dia macam baby, dia tak boleh buat apa-apa, betul? Perlu cukup tidur untuk menulis. Ya, kalau Khairul macam mana? Adakah anda bersengkang mata? Kira-kira kalau selagi karya tu tak habis, lagi tu anda tak tidur? Itu antara masalah saya lah sebenarnya. Jadi kalau dahulu tu waktu tidur saya memang teruk lah. Maksudnya tak teratur dan sebagainya. Cuma bila saya dah masuk pada bidang perguruan, kita terpaksa bukan sahaja bangun pagi, tetapi kita harus bila nak mengajar tu memang perlu betul-betul alert, perlu betul-betul dalam keadaan macam sedar, tak boleh macam separuh ngantuk dan sebagainya. Jadi saya terpaksa susun betul-betul lah waktu tidur saya. Cuma bila contohnya di NIE sekarang, bila waktu cuti sekolah tu memang waktu tidur tu dah huru-hara kembalilah. Jadi kerana memang saya antaranya ialah waktu malam tu menjadi waktu yang lebih mudah untuk saya tulis.
Betul tu. Ramai seniman ataupun artis-artis waktu malam tu lah mereka bekerja. Kerana dikatakan bahawa waktu malam tu ialah gelap. Maksudnya semua sempadan itu kabur. Semua sempadan dalam fikiran kita, dalam hati kita semua menjadi kabur. Jadi mudah untuk idea itu mengalir. Kalau anda tu waktu malam, bagi saya waktu malam tu selalu pukul 2 sampai pukul 5 sebenarnya, pukul 6 tak tidur, lepas subuh baru tidur. Kalau anda waktu malam tu macam mana? Sebab saya ada kawan dia cakap dia tak tidur malam, dia tidur lewat. Lewat tu pukul berapa? Rupanya 12 malam dia dah tidur. Bagi saya 12 malam tu baru nak mula malam. Bagi anda malam tu macam mana? Selewat mana? Malam tu saya rasa bukan satu yang rare atau bukan, sebenarnya agak biasa untuk saya tak tidur sampai lepas subuh lah. Kerana saya akan tulis atau buat kerja penulisan dan pembacaan pada waktu malam. Lepas tu saya sedar dah pukul 4, dah pukul 5. Jadi kalau tidur confirm terlajak kan. Jadi saya akan tidur selepas matahari dah naik lah. Ya. Ini pengorbanan yang orang tak nampak kan. Orang nampak bukunya dah siap, karyanya dah siap dengan cantik. Tapi pengorbanan menulis, menyunting, bersengkang mata, mencari bahan, kemudian memerah ilham. Bila orang lain tidur, kita masih membakar lilin untuk habiskan karya. Ini pengorbanan yang orang tak nampak. Jerih perihnya. Saya ambil lagi satu soalan daripada saudari Fadilah Ramli. Apa yang Tuan harapkan daripada pembaca yang membaca sajak Anak Waktu Belajar Diam? Dalam kumpulan sajaknya Anak Waktu Belajar Diam, apa yang anda harapkan daripada pembaca? Dan beliau memberikan sokongan, teruskan berkarya Tuan. Okey, untuk Anak Waktu Belajar Diam, sebenarnya saya nak kata saya harapkan, saya tak harapkan apa-apa sangat lah. Saya cuma harapkan bahawa pembaca dapat manfaat daripada karya tersebut, itu sahaja. Dan saya rasa setiap pembaca akan meraih manfaat berdasarkan iaitu setiap pembaca akan meraih manfaat yang berbeza-beza. Tak semua pembaca dapat manfaat yang sama. Cuma saya harapkan bahawa atau mungkin strategi saya dalam penulisan ialah saya ada pelbagai tema yang berbeza, yang bersangkut paut dengan keagamaan, yang bersangkut paut dengan bahasa, yang bersangkut paut dengan kehidupan dan ilmu orang Melayu, yang saya harap mereka dapat manfaat daripadanya lah. Dan selain daripada itu adalah apresiasi terhadap peribahasa, kerana dengan sengaja, secara sengajalah, memang saya sengajakan selit peribahasa dalam karya Anak Waktu Belajar Diam ni supaya kita dapat meningkatkan atau melihat kembali peribahasa sebagai khazanah persuratan kita. Dan sejauh ini Muhammad Khairul Haq sudah pun melahirkan 3 buah buku. Yang mana satu pertama, Iftitah ataupun Syair Asas Agama? Iftitah dulu. Ya, Iftitah iaitu kumpulan sajak kerohanian. Dan kemudian Syair Asas Agama dalam bentuk syair. Kenapa anda pilih syair untuk menyampaikan kira-kira nasihat ataupun didikan tentang agama? Kenapa syair? Okey. Satu ialah saya sangat suka bila saya membaca syair-syair yang ditulis oleh antaranya Raja Ali Haji, yang ditulis oleh ulama kita. Contohnya ada ulama Palembang yang bernama Muhammad Azhari kalau tak silap. Muhammad Azhar kalau tak silap. Saya tak ingat namanya betul. Tapi dan juga ada seorang lagi ulama yang tulis tentang hari kiamat, iaitu Syekh Muhammad Afif Al-Banjari kalau tak silap. Jadi mereka menghimpunkan mesej-mesej keagamaan dalam bentuk syair, dan saya rasa itu sangat cantik. Terutama contohnya Raja Ali Haji dalam syair Suluh Pegawai, sebenarnya itu adalah tentang fikih munakahat. Jadi dia susun dengan begitu cantik tentang perkahwinan, hukum hakam dan sebagainya. Saya rasa ia memerlukan satu kemahiran yang sangat hebat lah. Sama ada dari sudut penguasaan terhadap hukum tersebut dan juga terhadap penguasaan terhadap bahasa. Jadi saya tertarik untuk menulis syair, dan dalam penulisan syair ada genre syair atau
cara penulisan, gaya penulisan syair yang didaktik. Jadi saya sukalah untuk menulis dengan cara tersebut berbanding dengan sajak yang mana kita lebih berselindung di balik kata-kata, kita gunakan metafora, kita menggunakan sesuatu yang abstrak dan sebagainya. Dan syair juga ya, kalau kita lagukan dia ada seperti rasa macam berhantu gitu, kadang-kadang bulu roma boleh ternaik. Jadi kalau orang yang tulis syair selalunya dia boleh bercair tau Khairul. Dia boleh melagukan syair itu. Betul tak? Dan ini membawa kita kepada sesi gurau je. Jadi bukunya yang ketiga ialah Anak Waktu Belajar Diam, terbitan Unggun Kreatif, dan ini ialah buku sajak pertama yang dikirakan diterbitkan di Singapura lah oleh anak Singapura, dan ditulis di sini 55 buah sajak untuk pemuda yang mendewasa. Jadi dia ada kumpulan sasaran yang khusus, ialah itu untuk remaja, untuk pemuda yang mendewasa. Jadi sebelum kita masuk lebih lanjut lagi tentang buku ini, difahamkan di sini bahawa kita akan ada Pesta Buku Melayu Singapura pada 13 hingga 20 September 2020. Jadi kita ada promosi sikit lah. Dan salah satunya ialah kami akan menjual beberapa buku yang baru diterbitkan. Jadi mungkin Farihan ingin berkongsi? Baik, bersempena dengan Pesta Buku Melayu Singapura yang bakal berlangsung pada 13 hingga 20 September ini, Gerakan By Singlade menawarkan promosi sebuah beg tote percuma. Jadi kita ada promosi sikit lah. Dengan setiap pembelian buku-buku penulis Singapura bernilai $30 ke atas. Ya, ayuh layari laman Facebook Pesta Buku Melayu Singapura dan turut serta dalam pelbagai kegiatan menarik untuk seisi keluarga sepanjang minggu. Ya, kalau sebelum ini kan Pesta Buku Melayu Singapura yang kita adakan saban tahun ni adalah tahun yang kedua sebenarnya. Tahun yang pertama kita adakannya di Wisma Gilang Serai, tapi kerana wabak COVID ni maka terpaksalah semuanya dibuat dalam talian. Termasuk jugalah pelancaran buku dan juga penjualan buku, semuanya dalam talian. Jadi Muhammad Khairul, kita masuk pula kepada Anak Waktu Belajar Diam. Bagaimana proses penciptaan buku ini? Apa yang menggerakkan anda, mendorong anda untuk melahirkan buku ini? Okey, saya mula menulis Anak Waktu Belajar Diam ni pada tahun 2018. Waktu tu saya dah saya berkhidmat di satu sekolah rendah lah. Dan pada waktu tersebut juga saya sedang dalam proses mengumpul sajak-sajak untuk buku iftitah. Jadi bila saya baca kembali buku iftitah yang sedang saya kumpul tu, saya rasakan bahawa sajak ni memang sajak-sajak yang berat dan ia mempunyai satu audiens yang agak khusus, dan sebab tu bila diberikan subtajuk tu iaitu sastra himpunan sajak kerohanian, dan dalam puisi-puisinya juga ada jargon-jargon ataupun istilah yang agak khusus yang kadang-kala orang tidak faham, melainkan mereka ada pendedahan kepada ilmu-ilmu tersebutlah. Jadi saya rasakan bahawa saya ingin menulis sesuatu yang lebih mudah diterima oleh khalayak, yang mempunyai audiens yang lebih mudah dibaca, lebih mudah dihadam, dan dapat disebarkanlah, mesej itu dapat sampai berbanding dengan iftitah. Dan juga saya rasa bahawa terdapat satu kepentingan untuk kita menggunakan puisi sebagai alat pemerolehan bahasa bagi pelajar sekolah. Kerana waktu tu saya dah di sekolah, baru saya macam lebih sedar tentang climate ataupun landscape persekolahan, pendidikan dan sebagainya. Jadi saya ingin sesuatu yang mesra pelajar, mesra remaja. Dan juga saya diinspirasikan oleh antaranya Pak Samad Said, yang mana Pak Samad Said dia tulis Rindu Ibu, iaitu puisi kanak-kanak. Jadi seorang sastrawan negara yang tulis sajak yang
pelbagai karya-karya yang besar, karya yang tinggi dengan bahasa yang memang hebat. Dia dapat menulis kumpulan puisi untuk kanak-kanak, Rindu Ibu, dan saya sangat tertarik dengan buku tersebut dan saya mendapat inspirasi untuk menulis sesuatu yang seperti itu. Cuma saya tulis untuk remaja. Dan kalau kita lihat juga terdapat kekurangan karya remaja atau sastra remaja, terutama yang ditulis oleh penulis Singapura. Kalau di Malaysia mereka ada contohnya hadiah sastra perdana ada untuk sastra remaja, puisi untuk remaja, cerpen untuk remaja. Tapi kalau Singapura memang penulis yang tulis puisi untuk remaja pun saya rasa tak ramai. Bahkan kalau karya sastra, cerpen, prosa untuk remaja pun saya rasa pun agak sedikit lah. Jadi saya ingin menulis sesuatu yang mungkin dapat mengisi kelompongan tersebut. Sebab selalunya kan kalau kami jual cerpen atau novel iaitu prosa yang panjang-panjang ni, selalu para guru cepat capai untuk anak murid mereka sebab nak belajar struktur ayat dan sebagainya. Selalunya puisi ni lambat untuk kita jual. Tapi sebenarnya sebagai penulis, anda sebagai penulis, saya juga sebagai penulis, kita bermula dengan puisi kan. Sebelum kita masuk prosa, kita bermula main-main kata-kata tu melalui puisi. Dan melalui pengalaman saya, bila saya jual buku di bazar-bazar, bila kanak-kanak yang datang dalam peringkat usia 8-9 tahun, mereka cepat capai buku puisi. Sebab bila mereka buka tu macam bahasanya, ayatnya, struktur tu nampak macam pendek-pendek, mereka rasa mereka boleh faham, mereka boleh baca. Jadi sebenarnya ada pasaran untuk buku puisi, ada pasaran untuk buku puisi untuk kanak-kanak dan untuk remaja. Dan saya rasa buku ini memenuhi kelompongan dalam kesusastraan Melayu Singapura, iaitu kita tidak ada buku puisi khusus untuk kanak-kanak, untuk remaja yang sedang mendewasa. Jadi berbalik kepada buku ini, di sini ada tulis pemuda yang berdewasa. Apakah ada makna tertentu kepada pemuda? Adakah untuk lelaki saja atau pemuda tu umum, lelaki dan wanita? Bagaimana Khairul? Okey, pemuda tu umum lah. Dan bila kita katakan pemuda, sebenarnya bukan sekadar remaja sahaja, kerana macam Tuan Farihan kata, dia pun masih muda kan. Muda sangat. Jadi pemuda ni mencakup sebenarnya semua orang, iaitu semangat pemuda tu masih ada asalkan dia masih ingin mendewasa, kerana proses pendewasaan itu tidak akan tamat. Jadi itu yang saya, itulah sebab saya letak pemuda yang mendewasa dan saya tak letak saya tak letak remaja lah. Dan pemuda juga ada banyak makna lah kalau kita contohnya lihat bagaimana pemuda menjadi watak-watak dalam sastra tradisional kita. Pemuda juga menjadi watak dalam contohnya kisah Al-Quran, cerita Ashabul Kahfi dan sebagainya. Jadi pemuda yang mendewasa ni saya harap bahawa ia dapat menjadikan kita contohnya pemuda seperti Hang Nadim dan sebagainya lah. Walaupun mudah-mudahan tak matilah. Dan di sini saya nak kongsi satu gambar semasa anda, berapa usia anda ni? Ingat lagi tak gambar ini? Ini saya rasa menengah 3, iaitu menengah 3, 15 tahun. 15 tahun dan anda sudah pun menang sayembara cerpen Asas 50 2017. Ingat lagi tak? 2017 macam dah 19 tahun 2007. Jadi ingat tak anda cerpennya tentang apa tu? Cerpennya bertajuk Pendidik Milenium. Pendidik Milenium. Okey. Yang mana itu antara karya yang saya rasa meripik lah. Jadi karya tu saya rasa berbicara tentang seorang guru yang suka berkata kesat di sekolah dan mempunyai masalah-masalah disiplin dan sebagainya. Kalau saya tak silap lah, itu cerita tersebut, kerana memang saya tulis dah lebih daripada 10 tahun dan itu bukan cerpen yang saya nak ingat lah sebenarnya, walaupun menang hadiah.
Selalunya pada tulisan-tulisan peringkat awal tu bila kita baca kita malu sendiri kan. Tapi itulah penulisan-penulisan yang membina, yang memberi kita kekuatan, yang memberi kita keyakinan untuk terus melangkah sebagai penulis. Jadi sebenarnya Cikgu Sazali tadi selain daripada dia beri ucapan, dia ada mesej saya ni betul-betul. Dia nak saya bacakan kata-kata ni. Semenjak sekolah menengah lagi, Khairul sudah minat dan berkecimpung dalam penulisan dan sastra. Khairul sedia ambil bahagian dalam acara kebahasaan dan kesusastraan apabila saya mencalonkannya sebagai peserta mewakili sekolah di Sekolah Tinggi Pemerintah Bukit Panjang, BPGHS. Bolehlah ditambah di atas ini dalam podcast jika Nurida rasakan sesuai. Itu mesej daripada Cikgu Sazali. Maksudnya sebagai guru, dia amat mengalu-alukan anda lah ya. Dia mengesyorkan anda, menganjurkan anda mengikuti pelbagai acara-acara bahasa dan sastra, dan tak semua murid yang bersedia. Anda antara murid yang bersedia untuk menyahut cabaran-cabarannya. Jadi selain daripada gambar tadi tu, pastinya banyak lagi acara-acara yang pernah anda lalui semasa di sekolah. Memang banyaklah. Sebab tu saya rasa mungkin saya rasa bila saya jadi guru sebelum saya masuk NIE waktu tu, baru saya rasa penatnya membawa pelajar untuk aktiviti di luar sekolah. Oleh itu saya amat baru saya sedar tentang pengorbanan yang dilakukan oleh guru seperti Cikgu Sazali, yang mana hari Sabtunya banyak yang terkorban untuk pelajarnya lah. Jadi itu merupakan saya rasa antara perkara yang Cikgu Sazali lakukan, yang mana mungkin tidak ramai guru dapat lakukannya lah. Betul. Dan selalunya kalau kami ada acara-acara sastra juga ya, selalu kita dapat lihat bila guru tu aktif, bila guru tu passionate, dia akan hantar anak muridnya kepada semua acara. Dan anak murid pun jadi bersemangat. Baik-baik mereka layu, mereka tak berminat, mereka jadi minat dan mereka mahu tahu. Sebab anak murid ni selalu tenaganya tu lebih tinggi. Mereka nak masuk dalam acara-acara seperti ini kan. Okey, saya nak kongsi sebuah video yang dirakamkan istimewa buat anda. Siapa Ada orang lagi ni? video. Banyak video hari ni. Siapa orang ni, Hairul? Background pun sama. Kalau background dah sama tu, tahulah itulah Cikgu Amalina Shahlan. Betul ya nama bapanya saya je? Betul. Ya, dan ini ialah Permaisuri Hati Muhammad Khairul Haq. Mari kita dengar apa yang ingin diucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebab suami saya yang tercinta Muhammad Khairul Haq. Alhamdulillah, tahniah diucapkan atas penerbitan buku yang ketiga. Kali ini di bawah penerbitan Unggun Kreatif. Buku yang bertajuk Anak Waktu Belajar Diam ini sudah semestinya sangat istimewa bagi saya kerana memaparkan ketajaman akal, pemikiran, ketajaman pemerhatian serta penghayatan penulis sendiri tentang proses pembesaran seorang insan serta apa yang disaksikan di sekelilingnya. Buku ini juga menonjolkan kebijaksanaan penulis dalam menggunakan anugerah akal serta ketajaman pinanya untuk memberi interpretasi dan perspektif berdasarkan peribahasa yang sudah semestinya merupakan warisan khazanah budaya Melayu kita. Mungkin saya berkongsi salah sebuah puisi yang terkandung dalam buku Anak Waktu Belajar Diam ini. Puisi ini ialah antara yang menarik bagi diri saya. Membaca Jawi. Mengaji daripada alif, membilang dari isam. Tatkala huruf membentuk kata, jiwa membentuk makna. Tatkala huruf bersambung, akal tersambung dengan warisan. Tatkala huruf berpisah, diri terpisah kejahilan. Aksara bukan hanya goresan yang tertulis pada nisan, tetapi makna yang terpahat pada jiwa anak bangsa yang mengenal akar jati agar menjulang ke langit. Kerana kita, anak Jawi, mengenal pertiwi, bahasa disuci,
kalimat ilahi membentuk budi. Sekian sahaja. Semoga usaha penerbitan buku ini diredai Allah dan menjadi alat untuk mendidik anak-anak bangsa kita, insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa perasaan anda mendapat ucapan khas daripada isteri tercinta? Itulah tak terkata kan. Tak tahu apa nak cakap. Alhamdulillah. Sekarang semua orang Ya, tahu dan lah saya peminat nombor 1 saya kan. betul. Pasangan hidup anda sepatutnya menjadi peminat nombor 1 anda sebagai penulis, sebagai seniman kan. Barulah kita dapat berkarya, kita tahu bahawa kita ada sokongan padu daripada pasangan kita. Dan saya dapat rasakan bahawa Cikgu Amalina dia proud, dia bangga dengan kejayaan Khairul sebagai seorang penulis, juga sebagai seorang seniman lah. Maksudnya anda sentiasa mencari idea untuk karya-karya yang baru. Kita ada komen daripada Abdul Razak Abdul Rahman. Dia kata terbaik Tuan Muhammad Khairul Haq. Jadi anda sebenarnya ramai sokongan dan bila buku anda keluar juga ramai yang bertanya, yang ingin tahulah tentang karya anda dan tentang orangnya. Saya nak mencela sedikit boleh? Silakan. Tadi saya nak jungkir balik tentang apa yang saudara Khairul katakan, yang mana buku sajak ini bukan sahaja untuk pemuda yang muda dari segi usia, tapi juga pemuda seperti saya yang merasakan diri mereka muda. Apa yang saya raih daripada membaca buku Anak Waktu Belajar Diam ni, sewaktu saya mereka letaklah ya sajak-sajak ya, dan sebagai seorang yang mungkin dah melepasi zaman remaja tu, saya sendiri rasa terkesan dengan beberapa sajak yang terkandung dalam buku ini, dan terutama sekali sebuah sajak yang berjudul Hukum Bahasa. Itu mungkin sajak yang boleh saya katakan sajak favourite saya lah dalam buku ni kan, sebab dia mengingatkan saya kepada satu pengalaman yang mana waktu tu saya dan Nuridah baru nak menjalani kursus rumah tangga lah. Jadi Ustaz Salim Jasman ada mengingatkan kita bahawa hukum dalam rumah tangga tu ataupun undang-undang dalam rumah tangga tu diadakan supaya kita ni sebagai ahli masyarakat dalam undang-undang tu dapat sama-sama meraih manfaat daripada undang-undang itulah, bukan kerana undang-undang itu dicipta untuk mengokong tapi untuk mendapatkan manfaat, faedahnya. Dan begitu juga saya rasa yang message yang lebih saya fikir serasi yang seimbang dalam sajak hukum bahasa tu, dan itu juga membuatkan saya terfikir benda-benda lain lah. Jadi mungkin kalau Khairul boleh menjelaskan sedikit ataupun memberikan pencerahan bagaimana mendapat perspektif tentang hukum bahasa itu. Saya rasa itu lah salah satu sajak favourite saya lah, yang jadi saya nak dapatkan pendapat daripada penulisnya sendiri ya. Sebentar saya baru nak buka balik ni. Saya pun tak ingat sajak ni. Okay. Saya rasa saya tulis sajak ni waktu tu memang saya mengajar bahasa. Dan juga saya melihat keperluan berkenaan bahasa, iaitu tata bahasa dan hukum-hukum bahasa, iaitu ia bukan sekadar untuk mengajar kita berbicara dengan hukum yang dibuat manusia, tetapi kita tahu bahawa hukum bahasa ni dia sebenarnya berlaku secara semula jadi dan ia bukan dipaksa. Cuma sekarang je lah kita ada Dewan Bahasa dan sebagainya yang menentukan berdasarkan apa yang telah dibicarakan oleh orang-orang lama lah. Jadi saya rasa bahawa bahasa ni dia bukan bila kita belajar tata bahasa ni, dia bukan sekadar nak belajar tata bahasa, tetapi sebenarnya kita belajar disiplin. Dan perkara yang sama juga bila kita belajar agama, iaitu
hukum hakam dalam agama seperti yang dikatakan oleh Ustaz Salim Jasman tu, dia bukan untuk memaksa manusia atau membuat sesuatu yang kita tidak suka dan sebagainya atau untuk menyusahkan, tetapi untuk kita meraih kesejahteraan. Dan akhirnya saya rasa sebab tu saya tulis mencerap erti, menangkap makna, iaitu apa-apa yang hukum-hukum ni, hukum bahasa, hukum agama, termasuk juga mungkin undang-undang negara dan sebagainya, dia ada makna atau ada erti yang mungkin kadang-kala kita sebagai orang yang masih dalam proses mendewasa tu kita tidak sedar tentangnya. Baik, terima kasih atas pencerahan. Saya harap itu menjawab soalannya, kerana memang hukum bahasa ni saya tak saya tak buat persediaan tentang sajak ni. Oh, tak apa, ini soalan spontan. Spontan. Selalu apa yang soalan yang kita beri pada email tu selalu dia akan lari. Kita akan tanya soalan Tapi sendiri. itulah podcast kan. Memang zaman ni dia tak nak sesuatu yang curated tapi sesuatu yang spontan. Autentik. Ya, dan kami ada beberapa komen di sini, kata-kata sokongan untuk anda daripada Muhammad Lutfi Isyak. Ni penulis kan namanya. Moga terus mengarang puisi yang bermanfaat. Terima kasih. Ini penulis dari Malaysia bukan? Betul, Muhammad Lutfi Isyak. Kemudian saudara Zamri Salni, teruskan dengan karya-karya yang membina dan sangat bermanfaat ini. Jadi anda sudah ada followers sudah ada kirakan sasaran pembaca yang agak luas bagi saya di Singapura dan juga di Malaysia. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Dan kami juga kirakan bila kami dapat manuskrip Anak Waktu Belajar Diam tu, sebenarnya kita dua-dua seronok ataupun gembira dapat manuskrip yang telah dikurasi atau disusun dengan begitu cermat dan teliti. Maksudnya selalu kalau kita dapat manuskrip, kalau sajak lah kita dapat macam selonggok puisi nak ambil. Jadi kita sendiri yang kena pecah-pecahkan ikut alunannya, ikut rentaknya dan sebagainya. Tapi bagi anda sudah pun pecahkan 5 tahap pendewasaan. Mungkin boleh anda ceritakan sedikit tentang 5 tahap tu, bagaimana anda kurasikan, bagaimana anda kategorikan puisi-puisi ni mengikut pecahan bab dalam atau pecahan kumpulan-kumpulan puisi tu mengikut tahap-tahap pendewasaan. Okey. Sebenarnya saya tulis puisi-puisinya dahulu. Jadi saya tulis 50 lebih lah, mungkin 60 puisi. Ada 60 puisi pada tahap penulisan awal tu. Kemudian baru saya baca kembali semua puisi tu sambil edit lah. Dan baru saya kategorikan puisi-puisinya dengan bab-bab tertentu. Jadi sebab tu saya pisahkan kepada jalan pemuda, iaitu merujuk kepada langkah awal pemuda, hati pemuda, lebih pada berkaitan hati, darah pemuda lebih kepada keadaan pemuda yang gopoh dalam pendewasaan, kerana saya ingin ataupun saya mengharap bahawa pemuda mengambil masa untuk mendewasa, dan kemudian nyawa pemuda berkaitan hal-hal yang berkaitan perguruan dan keibuan, iaitu ada tentang kandung hayat dan sebagainya, dan akhir kali dengan akal. Jadi akal tu saya rasa yang puncaknya lah, iaitu kerana pemuda kita tahap pendewasaan kita yang kira yang paling nyata lah, yang paling zahir ialah pada bahagian akal. Jadi itulah yang saya letak, dan bila berbicara tentang akal tu saya tutup dengan puisi berkenaan Raja Ali Haji, tetapi sebenarnya dia berkenaan bagaimana kita dapat memaknakan ibadah dan perbuatan yang dilakukan lah. Ya, dan saya tertarik dengan bahagian 4 ni tentang nyawa pemuda, iaitu guru-guru dalam hidup kita, dan anda mulakan dengan ibu.
kan, kemudian guru, kemudian rebung mencari nahoda, pulang, gugur, pulang dan sebagainya. Ini semua ialah kirakan kita sebagai orang muda, sekarang saya tak muda lah, tapi sebagai orang muda kita perlu cari guru-guru yang dapat memimpin kita ke jalan yang betul, dan tak semua guru itu adalah guru yang sejati. Pastinya yang terawal sekali guru yang kita kenal ialah ibu sendiri kan, dan kemudian barulah guru yang kita cari dan sebagainya. Dan saya juga akur dengan Nuridah apabila Nuridah katakan yang apabila kita terima manuskrip ni kita amat seronok. Ya, bukan saja sebagai pembaca tapi juga sebagai penerbit ya, apabila kita menyusun buku ini ya. Jadi sewaktu menyusun tu saya juga membaca dan setiap sajak tu membawakan semacam penjelajahan minda ke dalam cara pemikiran Khairul ya, dan juga memberikan perspektif yang berbeza-beza terhadap peribahasa dan sebagainya. Jadi ini satu pengalaman yang menarik, satu pengalaman yang imersif bagi saya juga. Sebab ialah kami memang seronok baca puisi yang puisi itu bagi saya harus sedap lah, harus bukan saja, bukan kata-kata bombastik tapi makna di sebalik sesuatu ungkapan itu dicerahkan, dikupas dengan lebih mendalam lagi. Itu yang memberikan satu kepuasan bagi pembaca puisi. Jadi saya harap para hadirin di luar sana juga rasa berminat untuk dapatkan buku ini. Bukan promosi tapi memang kerana memang buku ini saya anggap satu kumpulan yang cermat dan yang mantap lah bagi saya. Ya, kumpulan puisi ni memang kuat ya, dia ada kekuatan dia yang tersendiri kerana pertama ada kesepaduan, ada macam kesatuan dalam karya-karya ini, dan kita dapat lihat visi penyair itu yang jelas dari awal lagi bagaimana dia bentuk karya-karya ini. Mungkin dia mulakan dengan dia menulis saja karya itu, kemudian bila dia atur, dia kategori, kita dapat lihat proses pendewasaan ini. Dan saya rasa buku ini penting untuk para pelajar sastra, para pelajar bahasa, juga untuk pembaca umum. Saya rasa ini adalah buku sajak yang penting untuk pembangunan kesusastraan Melayu Singapura, sebab jarang kita jumpa buku sajak oleh penulis Singapura yang telah diaturkan dengan cermat, dengan teliti seperti ini. Ya, jadi kami bangga sekali dapat menghasilkan manuskrip ini sampai menjadi buku, dan kami berterima kasih jugalah kepada Khairul kerana memilih kami untuk menerbitkan karyanya. Saya sebagai penulis yang lebih berterima kasih lah sebenarnya. Alhamdulillah. Kita sama-sama berterima kasih. Ada soalan daripada Tuan Mustafa Muhammad. Okey. Soalan daripada Tuan Mustafa Muhammad ni Presiden Kamus kan. Tahniah buat Tuan Muhammad Khairul Haq dan terbitnya buku puisi beliau. Ada ura-ura untuk menterjemahkan karya ke bahasa lain seperti bahasa Inggeris. Bagaimana tu? Saya sendiri tak ada ura-ura apa-apa. Cuma kalau ada pihak yang berminat mungkin boleh merujuk kepada Unggun Kreatif untuk hal tersebut. Dan memang saya akan alu-alukan lah sebagai penulis lah. Saya rasa sebagai penulis kita alu-alukan mana-mana pihak yang ingin menterjemahkannya ke dalam bahasa lain. Cuma kalau saya sendiri, saya tak ada fokus atau tak ada ikhtiar apa-apa ke arah itu. Kerana saya lebih fokus pada penulisan, dan saya rasa mudah-mudahan adalah yang berminat dan dipersilakanlah insya-Allah. Tentang proses terjemahan ni seringkali kami dapat soalan juga kan, bagaimana bila kita nak terjemahkan karya-karya. Sebenarnya untuk Unggun Kreatif, bila kami menubuhkan syarikat ini ialah untuk memperbanyakkan lagi bahan bacaan dalam bahasa Melayu. Jadi kita nak lahirkan karya-karya dalam bahasa Melayu. Maksudnya kalau karya itu diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa lain, itu peringkat yang lain lah. Sekarang ni ialah kita kurang bahan yang bermutu dalam bahasa Melayu, khususnya atau lebih-lebih lagi untuk para pelajar, untuk para belia. Jadi macam mana kita nak memasyarakatkan sastra, memasyarakatkan bahasa kita, ialah daripada peringkat awal tu mereka sepatutnya sudah biasa membaca buku-buku Melayu. Jadi untuk hal ini berlaku, kita perlulah lahirkan buku-buku dalam bahasa Melayu yang sesuai untuk peringkat-peringkat usia tertentu, supaya bila mereka mendewasa, bila mereka sudah dewasa, mereka tidak canggung untuk mencapai buku Melayu, sudah menjadi kebiasaan. Jadi ini antara buku Anak Waktu Belajar Diam ni antara buku yang mungkin penting untuk para remaja, untuk para pelajar mencapai untuk belajar lah. Dan dikatakan juga
penulisan kata pengantarnya daripada Cikgu Surahman Markasan dan juga Cikgu Sazali Sari. Mereka memang mengalu-alukan penerbitan buku ini dan dilihat sebagai penting. Kita ada ucapan tahniah daripada Profesor Hadijah Rahmat. Tahniah Muhammad Khairul Haq dan Unggun Kreatif. Apa respon Terima anda? kasih. Terima kasih. Saya pun segan nak jawab. Terima kasih Prof. InsyaAllah. Hadijah kerana meluangkan masa menonton kami, dan pastinya sokongan daripada Prof itu akan menyemarakkan lagi semangat Khairul untuk berkarya. Apa agaknya projek-projek anda pada masa depan nanti? Masa depan, saya sendiri ya. Masa Ya. depan saya sedang cuba untuk menyelesaikan kumpulan puisi yang seterusnya lah. Kerana saya tulis puisi, memang saya susun berdasarkan tema dan ada jalinan antara puisi dengan puisi. Jadi buat masa ni saya ada 2 kumpulan yang saya sedang cuba nak lengkapkan lah. Mungkin 80% nak selesai. Mudah-mudahan dapat diselesaikan lah. Dan memang saya fokus pada puisi buat masa ini. Memang saya rasa ada beberapa orang yang asyik menyuruh saya tulis cerpen dan membukukan cerpen-cerpen saya, tapi saya belum bersedia lagi kerana saya belum puas dengan hasil penulisan cerpen saya lah. Jadi dan pada waktu yang sama saya sedang menghadapi writer's block bagi penulisan cerpen dah setahun. Jadi mudah-mudahan Lama tu setahun. lama. Ada tulis cerpen jugalah. Cuma yang saya harapkan tu belum lagi terkeluar lagi. Jadi mudah-mudahan saya dapat fokus pada cerpen. Cuma buat masa ni saya rasa daripada sekarang sampai akhir tahun saya fokus pada puisi sajalah. Jadi sentuh tentang anak waktu belajar diam. Kita ada penyairnya di sini. Pastinya kita nak dengar suara penyairnya mendeklamasikan puisi-puisinya. Apa agaknya puisi yang ingin anda deklamasikan untuk para penonton kita hari ini? Okey. Tadi saya rasa saya nak baca tentang, atau tajuk puisinya ialah Membaca Tanda. Sebentar muka suratnya terhilang kerana tadi saya dah letakkan muka surat untuk membaca tanda, kemudian saya terpaksa merujuk. Tanda hilang. Saya terpaksa merujuk tentang hukum bahasa pula kan. Jadi dah terhilang sekejap. Maklumlah orang pemuda ni banyak soalan kan, pemuda seorang ni. Tapi Alhamdulillah. Kita mencari tanda. Okey. Okey Farihan, saya nak tanya ya. Kalau Khairul pada usia 17 dan menang Golden Point Award pertama, anda 17 tahun sedang buat apa? Zaman politeknik. Politeknik ya. Saya 17 zaman JC. Ya. Tengah nak lari daripada kuliah. Oh, saya masih kena lari untuk 2.4 km. Pukul 3 petang. Okey, silakan Khairul. Okey, membaca tanda. Waktu itu buku yang berbicara melalui watak yang menyembunyi cerita suka duka. Seperti membaca buku, kita membaca waktu. Deru angin bukan mengharu tetapi memberitahu. Melalui buku, kita membaca setiap tanda dan perlambangan yang zahir dan yang tersembunyi sebagai pembaca yang bijak, menduka dan meneka langkah watak boneka. Melalui waktu, kita membaca dan mengenal setiap tanda dan lambang, setiap agenda dan mambang. Deru angin sebenarnya bukan membisik rambang. Kita membaca kitab waktu. Lemak manis jangan ditelan, pahit jangan dimuntahkan. Jelingan mata menunjuk jalan. Firasat tajam menyiasat dalam pejam. Terima kasih. Wah.
Saya cuba masih nak menghayati lagi sajaknya ni. Waktu itu buku. Apa agaknya yang anda faham tentang waktu tu? Konsep waktu tu bagi anda bagaimana? Anda waktu belajar diam, kemudian anda buka sajak ni dengan waktu itu buku. Baik, jadi mungkin sedikit tentang waktu. Jadi waktu tu dia sebenarnya bukan sesuatu yang maujud kan. Dia bukan sesuatu yang ada, tetapi dia berlakunya waktu atau beredarnya waktu kerana kitaran alam, kerana kitaran matahari dan sebagainya. Jadi sebenarnya waktu tu adalah keterkaitan seseorang dengan alam, dan itulah pandangan saya, iaitu kesedaran kita terhadap waktu tu ialah kesedaran kita terhadap alam, dan alam tu pula ialah gambaran ataupun cermin kepada diri kita. Jadi semuanya berkait melalui waktu yang mengikat kita kepada alam, kepada diri dan juga kepada Tuhan ialah melalui waktu itulah. Dan itulah yang saya harap untuk sampaikan melalui puisi yang terkandung dalam Anak Waktu ini, iaitu kesedaran terhadap setiap waktu atau setiap saat yang dikurniakan kepada kita lah. Dan itulah mungkin sebab saya kata waktu itu buku, kerana kita membaca waktu. Mendalam ya Farihan. Saya tengah belajar diam ni. Kalau diam tak ada podcast ni. Saya nak tanya soalan lanjutan tentang waktu ni, boleh? Boleh. Okay, bagi pandangan anda, waktu itu adakah dia bersifat linear ataupun bersifat cyclical? Bagaimana pendapat Khairul tentang waktu dalam sebab waktu ni sebenarnya satu ciptaan manusia, seperti tadi Khairul kata, dia sebab persekitaran kita. Jadi waktu tu wujud kerana kita memberikan makna kepada waktu. Tapi ialah waktu ni tak nampak satu benda yang abstrak. Jadi bagaimana pandangan Khairul? Adakah waktu tu linear? Ada waktu lama, waktu dulu, past, ada present ataupun ada masa depan, future? Ataupun dia bersifat ada school of thought lah yang mengatakan yang waktu ni bersifat cyclical time. Saya rasa kedua-duanya sekali, iaitu ia linear, iaitu ada past, ada present, ada future. Dan pada waktu yang sama dia cyclical, iaitu dia akan berulang-ulang, dia akan berkitar-kitar. Dan sama juga dalam mungkin kalau kita mungkin berbicara tentang wacana ilmu tasawuf, iaitu waktu tu kita akan kembali atau kita berharap untuk kembali kepada waktu yang mana manusia tu akan mengatakan bahkan kami bersaksi, iaitu bala syahidna kan, iaitu kita bersaksi bahawa Tuhan itu ialah Allah itu adalah Tuhan kita lah. Jadi kita nak kembali kepada waktu tersebut, dan perkara itu sebenarnya bukan kita nak kembali kepada waktu yang lama, tetapi waktu itu sebenarnya sekarang, iaitu dia bersifat cyclical, iaitu dia berkitar-kitar dan berkitar-kitar lah. Dan saya rasa sama juga dengan kehidupan kita, dia adalah sesuatu perkara itu dia bersifat cyclical, iaitu perkara itu akan berulang, iaitu peristiwa lama tu dia akan berulang dalam bentuk yang berbeza. Adakah itu bererti kita tak belajar daripada sejarah, kita boleh keluar daripada macam belenggu tu atau trap tu yang mana waktu tu berulang? Maksudnya mungkin mistik kita atau kesilapan lalu tu akan sentiasa berulang, atau ada cara untuk kita keluar daripada tu? Ada seorang tokoh yang mengajar saya bahawa, dan ini menjadi pandangan saya, bahawa waktu itu akan berulang-ulang selagi mana kita tak belajar tentang kesilapan tersebut. Iaitu sama jugalah dari sudut psikologi, iaitu kita perlu melepaskan diri daripada trauma yang lalu untuk kita bergerak pada masa depan, menuju ke depan. Itu yang menjadi, itu yang saya rasalah, kerana saya melihat bahawa perkara itu berulang-ulang dalam kehidupan saya, dan juga sama juga bila saya memerhatikan tentang orang di sekeliling saya lah. Jadi saya rasa untuk kita keluar daripada kitaran yang berulang-ulang itu, kita harus
belajar daripada perkara tersebut, kerana ia merupakan message atau pesanan langit kepada kita. Wah. Ya, Sebut betul. pasal pesanan langit ni. Tadilah saya bila Khairul membacakan sajak tu, saya terpaut pada ungkapan apabila kita membaca waktu, kita membaca buku, dan kita juga membaca tanda-tanda. Tanda dalam buku tu juga tanda dalam kehidupan kita, dalam sepanjang waktu tu, sepanjang kehidupan kita akan membaca tanda. Ya, itu yang mungkin Khairul masukkan pesanan daripada langit, ya. Apakah tanda-tanda yang diberikan tapi kita mungkin tak nampak. Jadi mungkin kita harus lebih peka dengan tanda-tanda yang telah diberikan, ya. Jadi ini mungkin satu cara untuk menginterpretasi sajak-sajak dalam buku Khairul, ya. Maka dengan itu saya memang seronok lah, seperti yang saya katakan tadi, memang seronok, satu pengalaman yang menarik. Nurida ada soalan lain? Ya, bercakap tentang tanda tadi kan, isyarat-isyarat tanda-tanda yang tersembunyi, yang tersirat. Selalunya dalam puisi kita banyak jumpa tanda-tanda yang tersirat, dia lebih mendalam lagi daripada yang dituliskan secara tersurat lah. Jadi dalam Anak Waktu Belajar Diam ni memang penulis tu bukan saja dia menasihati, bukan saja secara polos, secara terus terang macam tu, tapi dalam bahasa yang berisyarat, dalam bahasa yang bersembunyi. Tapi bila kita baca, kita akan rasa kesannya kerana dia bersembunyi, dia tersirat tu, bila dia macam terkena tu kadang-kadang lebih mendalam kesannya. Ya. Okey, Farihan, ada apa-apa lagi yang ingin anda tanya kepada Khairul? Jika tidak, kita masuk ke tahap yang terakhir, iaitu kalau saudara Muhammad Khairul Haq, ingat nama ini, Muhammad Khairul Haq, nama yang akan saya rasa lah ya akan menjadi penyair yang besar untuk sastra Melayu Singapura, kerana dari awal lagi 17 tahun kita masih berlari-lari lagi ya Farihan, dan beliau sudah menang tempat pertama anugerah banner emas. Ni bukan anugerah yang mudah untuk menang, kerana tak salah saya pada tahun tu 2009 para penulis yang veteran yang dah ada buku masih boleh bertanding, dan beliau sudah pun meraih kemenangan. Dia tak dah. Itu pertama kali, mungkin kali pertama atau kali kedua. Siri kedua saya rasa yang penulis veteran tak boleh bertanding, tapi memang adalah penulis masa saya tengok tempat kedua, tempat ketiga, ini biar betul ni orang-orang besar. Jadi saya pun rasa tu nasib baik lah. Ya, sebab anugerah itu kita tak nampak nama penulis lah. Bila pengadil mengadili, tak nampak nama penulis. Jadi karya tu diadili seadanya. Maksudnya kalau karya anda diangkat sebagai pemenang, maksudnya karya tu lah kuat, bukan penulisnya. Orang tak kenal pun penulisnya siapa. Jadi komen terakhir daripada Liana Aizora, Masya Allah, terbaik. Jadi ramai peminat anda pada hari ini. Dan kemudian Khairul, ada tak kata-kata terakhir untuk para penonton yang menonton dari tadi, untuk para pembaca, untuk siapa-siapa lah di luar sana? Silakan. Okey, kata-kata terakhir kepada penonton, saya hanya mengucapkan terima kasih kerana menonton dan minta maaf atas mungkin kata-kata yang ada yang terlanjur dan mungkin kurang sesuai untuk dikatakan, dan terima kasih juga kepada pihak Unggun Kreatif atas usaha menerbitkan buku saya dan mudah-mudahan buku-buku InsyaAllah. Dan tanda Isyarat bahasa isyarat. Saya sangat berterima kasih lah bila Unggun menerima manuskrip untuk diterbitkan, kerana saya rasa sebagai penulis kita sentiasa menghadapi masalah untuk mencari penerbit yang baik, dan sama jugalah bila saya rasa perkara yang sama dikatakan oleh Pak Suratman. Jadi saya sangat bersyukur adanya Unggun Kreatif di Singapura, kerana bila saya jadi penulis dahulu tak pernah fikir untuk menerbitkan di Singapura, kerana saya rasa penerbitnya, satu, saya amat cerewet tentang design. Jadi bila saya tengok Frozen dah. Unggun buku Pak Jamal, buku Farihan sendiri, saya rasa wah ni bagus ni, dia design cantik, dia kertas pun kertas yang baik dan sebagainya. Kerana saya dulu di bidang IT, saya ada buat design sikit lah, jadi memang saya agak cerewet. Jadi saya sangat sukalah dengan apa yang Unggun lakukan, kerana
yang saya lihat dalam banyak buku Melayu, terutama terbitan tempatan, ialah desainnya kurang mencapai standard kalau nak dibandingkan dengan apa yang berada di Kinokuniya dan sebagainya lah. Jadi saya rasa buku ni kalau letak kat Kinokuniya pun boleh duduk sebelah menyebelah dari sudut desain lah. Dan Amin. saya sangat terima kasih atas itu. Dan kedua ialah dan seterusnya ialah memang saya terima kasih kepada pihak Unggun kerana menerbitkan buku ni lah, kerana kedua-duanya adalah penulis yang baik. Farihan dan Tuan Farihan dan Dr. Nuridah, saya baca buku anda, antara buku yang mendewasakan saya itu Kail Panjang Sejengkal. Buku pertama yang mungkin menghambat hati saya, yang diterbitkan oleh self-publish tetapi sangat menarik. Saya sangat suka grafiknya di dalamnya dan bentuk yang istimewa lah saya rasa, macam rectangle kan pada waktu tu. Jadi dari dululah saya mengikuti Dr. Nuridah, saudara Farihan. Saudara Farihan juga yang pertama menulis puisi yang buat saya ketawa. Kerana saya baca puisi dia, ni berbual pasal cicak dan sebagainya kan. Jadi waktu tu saya rasa saya masih di sekolah menengah kalau tak silap saya. 2000 berapa tu? 2000 tak ingat 2000 berapa? 2007. Saya masih di sekolah menengah. Saya baca di perpustakaan. Dan juga mungkin saya nak syorkan untuk orang membeli buku Dr. Nuridah. Tadi asyik promote saya kan. Juga Nadim masih merongak. Jadi memang saya sangat tertarik lah penulisan Dr. Nuridah dari dulu, saudara Farihan dan sebagainya, dan menjadi antara buku-buku hasil karya mereka juga antara mereka yang telah mendewasakan saya dan menjadi bacaan saya ketika saya pada awal penulisan dahulu. Masya Allah. Jadi Terima kasih Khairul. Waktu itu masa Kail Panjang Sejengkal tu kami belum jadi Unggun lagi. Kami cuma pokok-pokok yang jatuh saja. Apa nama syarikat? Ada syarikat kan? Ada self-publish. Oh ya. Indie lah, indie. Indie. Dan kami banyak belajar indie quality. Ada komen terakhir. Okey, ni soalan terakhir sebelum kita tutup. Daripada saudara Zainul Abi. Andai dapat diputarkan kembali masa. Macam lagu rock Ya. Lagu apa tu? Let's Study kepada zaman remaja. Nak masuk zaman remaja saudara. Andai dapat diputarkan kembali masa kepada zaman remaja saudara. Terputus. Dia dah pergi ke zaman remaja. Dia dah time travel. Di manakah kamu, Hairul? Boleh kita buat promo sedikit sebelum Khairul datang balik? Sebelum Hairul datang balik, kita ada sedikit promo ni. Silakan Farihan. Jadi bersempena dengan Pesta Buku Melayu Singapura 2020 yang akan dianjurkan secara online. Ayuh kita raih kesempatan ini untuk menangi e-voucher bernilai $10 yang berupa bentuk kod promosi untuk berbelanja buku-buku di laman unggunkreatif.com. Jadi anda hanya perlu menjawab soalan-soalan mudah sewaktu acara-acara berikut, dan sepanjang minggu hadapan ada pelbagai kegiatan yang menarik untuk seisi keluarga. Jadi bolehlah layari laman Facebook Pesta Buku Melayu Singapura 2020 dan juga laman Facebook Wisma Gilang Serai. Jadi sewaktu acara-acara ini kami akan memberikan beberapa soalan, dan kalau anda menjawab dengan tepat, anda akan menangi e-voucher $10 untuk digunakan di lelaman kami Ya, dan antara acara-acaranya kalau Rabu 16 September bersama penerbit, kita akan jumpa anda di sana jam 11 hingga 11.15 pagi, itu bahagian 1, kemudian bahagian 2 jam 3 hingga 3.15 petang, dan kemudian malamnya klinik buku. Anda terlibat dalam klinik buku ni kan Farihan? Ya, saya sebagai dalam komponen design
dalam komponen design proses penerbitan buku anda sebagai pereka grafik. Jadi kalau sesiapa di sana yang nak belajar tentang proses penerbitan buku, sebab kita nampak buku tu dah siap, dah cantik, dah tersusun, tapi prosesnya itu dia bertahap-tahap dan setiap tahap tu akan ada dia punya ding-dong, akan ada dia punya kerumitan dia. Tapi itulah yang menyeronokkan. Betul Farihan? Betul? Seronok sangat. Jadi Sabtu 19 September ialah Bengkel Komik Kan. Ahad 20 September Bengkel Memupuk Minat Membaca dan juga Rona Puisi Berlagu. Maksudnya acara-acara ini jika anda ikuti ia akan mempunyai bahagian soal jawab, dan daripada soal jawab itu jika anda dapat jawab dengan tepat akan diberikan voucher sebanyak $10, dan voucher ini boleh anda gunakan khusus untuk Unggun Kreatif. Akan ada acara-acara lain untuk para penerbit lain lah yang terlibat sama dalam Pesta Buku Melayu Singapura. Jadi voucher $10 tu amat besar nilainya. Dengan $10 tu apa kita boleh beli Farihan? Boleh beli anak waktu belajar diam dan kemudian tambah $2. Betul. Anak waktu belajar diam, juga buku-buku puisi dan semua bukulah boleh beli, cuma tambahlah $2, $3, $5. Tapi syaratnya kena hadir secara live lah sewaktu acara-acara ni berlangsung. Di Facebook saja. Jangan khawatir, tak perlu keluar rumah. Ya, tak perlu tahan panas. Hanya perlu layari laman Facebook Pesta Buku Melayu Singapura dan Wisma Geylang Serai. Ya, jadi soalan-soalannya akan dipancarkan secara langsung. Baik, Saudara Khairul pun sudah kembali dari zaman remaja beliau. Saya minta maaf, tiba-tiba laptop mati dan soalan Zainul Abi yang cukup menyengat ni. Anda dapat diputarkan kembali masa kepada zaman remaja. Jangan hilang lagi Khairul. Ni awak kat dapur ya? ni kat dapur ni. Malina tengah masak ke? Masak apa ni? Hari ni tak masak. Selalu nampak gambar-gambar dia masak yang sedap-sedap, yang lazat-lazat di Instagram. Okey, apakah saudara rasa lebih seronok melakukan kerja lain selain daripada menjadi penulis? Menjadi penulis. Maksudnya kalau anda boleh kembali ke zaman remaja, adakah anda nak buat benda lain selain daripada menulis? Mungkin nak main bola ke? Mungkin nak berenang ke? Saya rasa tidak. Iaitu saya hanya akan menulis, bahkan kalau saya dapat putar balik masa mungkin saya akan lebih banyak menulis dan lebih banyak meluangkan masa untuk menajamkan pena saya. Ya, itu juga kekesalan untuk saya juga kalau saya dapat undur kepada zaman remaja. Selalu macam tu kan, kita rasa kita nak belajar dengan lebih kuat, kita nak baca dengan lebih banyak dan tulis dengan lebih banyak. Betul tak Farihan? Tepat sekali. Okey, kita sampai ke penghujung rancangan dan saya ucapkan terima kasih kepada Muhammad Khairul Haq kerana meluangkan masa. Terima kasih juga kepada audiens yang tidak jemu-jemu mendengar kami daripada awal tadi 8.30 sampai dah nak masuk pukul 10 ni. Jadi apa yang nak dikatakan lagi Farihan? Sebagai ucapan terakhir, saya rasa tahniah kepada Muhammad Khairul Haq atas kerana melahirkan karya sastra yang agak mantap lah, yang bermutu. Dan saya harap karya ini dapat juga menembusi pasaran-pasaran di luar sana selain daripada Singapura. Dan saya harap Khairul teruskan berkarya. Buku-buku puisi tadi yang akan datang tu kan, harap akan termakbul lah cita-citanya. Terima kasih. Okey, selamat malam kami ucapkan kepada Muhammad Khairul dan semoga anda terus berkarya. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Cetusan cinta, goresan tinta, penyuluh kata semara lasas Melayu di persada dunia. Terbitan Unggun Kreatif.